Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam sesi video bersama dengan Abang insya-Allah. Dan saya Muhammad Syahriman bin Cik Riz. Hari ini dalam video yang ini kita akan menceritakan tentang konflik yang timbul dalam rumah tangga sepanjang waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini. Yes, ada konfliknya, ada isunya. So, hari ini kita akan bercakap tentang soal itu supaya setiap orang daripada kita ini dapat menghindari atau menguruskan konflik-konflik ini dan kita tidak tewas dengan konflik. Boleh? So, jumpa nanti dalam video menguruskan konflik rumah tangga ketika waktu Perintah Kawalan Pergerakan. Okey? Jumpa nanti. Okey, kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syahriman bin Cik Riz, rakan motivator anda, dan hari ini kita akan cakap tentang macam mana nak menyelamatkan rumah tangga. Dia punya tajuk dia tu kan lain macam kan, nak selamatkan rumah tangga. Kenapa nak selamatkan rumah tangga? Sebab sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini kita berada dekat rumah. Okey, kita berada dekat rumah. Kita bukan berada dekat pejabat, kita tak boleh nak lagi keluar. Kita berada dekat rumah. Bila ada dekat rumah, suasana dalam rumah itu sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa kita berada dalam keadaan yang selesa dan baik, untuk memastikan bahawa rumah tangga itu selesa dan baik, untuk memastikan bahawa setiap ahli dalam rumah tangga itu selesa dan baik. Sebab itu hari ini kita bercakap tentang macam mana nak menyelamatkan rumah tangga dengan cara kita mengenal pasti apakah elemen-elemen yang ada dalam rumah tangga sepanjang kita berada dekat rumah ini agar dapat kita elakkan. Boleh? Kenapa kita cerita begini? Sebab dah mula kedengaran ada kawan-kawan kita yang mula stres dekat rumah, ada kawan-kawan kita yang rasa macam terkurung, ada kawan-kawan kita yang dah mula rasa lain macam sebab berada dekat rumah sepanjang masa. Kalau dulunya mereka berada dekat pejabat, betul? Dekat pejabat lebih lama daripada dekat rumah lazimnya dalam 3 ke 4 jam saja berbanding dekat pejabat. Okey, so dekat pejabat macam-macam dia akan buat, betul? So ada banyak perkara yang terkurung minda dia pada satu perkara sahaja. Okey, so berbeza pula dengan rumah. Bila berada dalam rumah, dia berurusan dengan anaknya, berurusan dengan isterinya, berurusan dengan keluarganya yang menyebabkan fikiran itu dia agak terkurung dalam satu senario yang sama berulang-ulang setiap hari untuk sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, dan tambah menimbulkan parahnya tu bila mana dia tak boleh nak keluar. Dia tidak ada ruang privasi dia sendiri. Okey, so ini perkara yang kita nak kena tengok, nak kena lihat dalam rumah tangga apa yang berlaku sebenarnya sehingga kan rekahan-rekahan ini mula melebar. So kita tak mahu rekahan ini melebar. Na'udzubillah min zalik. Jangan sesekali kita nak rekahan-rekahan ini, jika ada kita nak gripkan dia, kita nak bind dia, nak bond dia balik, kita nak menyebabkan tidak timbulnya rekahan-rekahan hanya kerana Perintah Kawalan Pergerakan. Boleh? So kita nak kena lihat balik. Baik, mari kita lihat yang pertama. Sebelum pada itu, ingat, nak memudahkan ingatan, ingat bahasa. Okey, perkara-perkara yang kita perlu elakkan dan kita selamatkan rumah tangga dengan kita menjaga bahasa. Apa itu bahasa? B-A-H-A-S-A, bahasa. B yang pertama apa dia? B adalah bebel. Okey, isteri-isteri ataupun suami-suami yang suka membebel itu, tolong kurangkan membebel. Tolong berhati-hati dengan membebel. Sebab ada setengah isteri yang tak tahan dengan suami yang membebel. Ada setengah suami yang tak tahan dengan isteri yang membebel. Sebab kadang bila kita membebel tu, kita bawa jalan jauh sangat berjalan. Sedangkan kita nak kata angkat barang, okey, angkat tripod itu, tapi kita bawa jalan membebel panjang cerita lalah, baru kita kata angkat tripod tu. Okey, so bagi setengah suami atau isteri, dia sukakan benda yang simple, yang mudah, yang straight to the point. Okay? So bila kita banyak sangat membebel dan ambil masa yang panjang, telinga ini bagi seorang suami atau bagi seorang isteri, kadang-kadang dia akan sakit telinga ini. Okay? Walaupun bebel tu bukan untuk diri dia, membebel tu untuk anaknya. Dan bayangkan sepanjang di rumah, bebelan ini berterusan. Okay? Apa yang akan jadi?
Ini yang kata bahaya-bahayanya tu. Bagi seorang suami yang boleh mengawal keadaan, maka dia akan ambil bebel tu, dia akan letak tepi, campak saja. Bagi seorang isteri yang biasa dengan suami yang cukup membebel, so dia mungkin akan pandai untuk meletakkan dekat tepi. Namun bahayanya kalau misalnya suami itu atau misalnya isteri itu tidak dapat manage bebelan pasangannya, maka dia akan jadi satu rekahan dalam rumah tangga. Boleh-boleh? Baik, itu B. A yang kedua. A apa dia? A adalah arahan. Arahan yang bagaimana? Arahan yang sentiasa datang. Dan arahan ini pula bertindan-tindan. Kadang-kadang bila seorang suami kata, dah masak ke hari ini? Nak makan tengah hari? Ya, lapar. Simple saja. Tetapi arahan itu menimbulkan satu ketidakselesaan pada seorang isteri. Kenapa? Sebab memang dia akan masak. Sebab dia tak ada benda apa nak buat kan. So memang dia akan masak. So ada sekarang ni, adakah perlu suami itu mengarahkan isteri itu untuk memasak? Tak perlu pun sebenarnya. Yang lebih baik adalah suami itu bersama dengan isterinya untuk memasak. Itu jauh lebih baik, betul? Ini yang kita katakan arahan-arahan yang tidak perlu. Sebab kita perlu bezakan kita sekarang ni berada di rumah, bukan berada di pejabat. Ada arahan-arahan yang daripada pejabat itu, cara di pejabat, pendekatan di pejabat, jangan bawa masuk ke dalam rumah. Sebab ini soal rumah tangga kita, ini soal family kita. So pendekatannya kena berbeza, arahannya kena berbeza, perkataannya juga perlu berbeza. Jangan buat semudah-mudahnya arahan-arahan itu. Boleh-boleh sama juga macam kita kata Amir buang sampah. Okey. Dan sebelum pada ini pun memang Amir buang sampah. Okey. So kita cuma ingatkan saja Amir dah buang sampah. Lain kan? Amir buang sampah berbeza dengan Amir dah buang sampah. Lain. So ini yang kita katakan arahan-arahan itu perlu diperhalusi. Okey, sebab kita berada dekat rumah sepanjang masa sehingga 14 April. Okey, so kita tak nak nantikan hati ini mula calar. Ada isteri yang tak selesa dengan arahan-arahan daripada suami. Ada suami yang tak selesa dengan arahan-arahan daripada isteri. Ada anak yang tak selesa dengan arahan-arahan daripada ibu dan ayahnya. Dan arahan-arahan ini dia akan dengar sepanjang hari dan dia tidak ada boleh nak lari sekejap untuk menenangkan keadaan ataupun untuk masuk ke bilik sekejap untuk meredakan keadaan, sebab dia akan sentiasa mendengar arahan-arahan ini. Betul-betul? So kita tak nak benda ini berlaku dalam rumah tangga kita, sebab ini antara punca kerekahan itu berlaku. So selamatkan rumah tangga kita, selamatkan family kita. Boleh-boleh? B-A-H. Apa H? Harap. Harapnya macam mana? Jangan harap benda yang lebih-lebih yang akhirnya kita akan kecewa. Okey? Harap yang macam mana? Kadang suami ini mengharapkan sesuatu daripada isteri. Mengharapkan masakannya begini-begini, ikut menunya. Mengharapkan rumah ini bersih begini-begini, mengikut keadaan, sebab masing-masing ada kat rumah. Mengharapkan begini-begini. So jangan harapkan benda yang boleh kita kecewa, sebab kita kena ingat, okay, sekarang ni kita semua berada dekat rumah. So daripada kita mengharapkan sesuatu, lebih baik kita bersama-sama membuat sesuatu. Boleh-boleh? Okey, jangan hanya mengharapkan benda itu berlaku tanpa kita mencipta atau bukan tanpa kita menggerakkan agar benda itu berlaku. Sebagai satu contoh, kita mengharapkan anak-anak kita untuk mengemas dekat ruang tamu. Okey. Dan kita tak bersama dengan anak-anak. Kita hanya mengharapkan. Dan bila kita tengok, ruang tamu ni macam tak kemas sangatlah kan. Dan kita mula beri arahan-arahan yang lebih keras. So ini yang silapnya. Kenapa? Sebab kita mengharapkan benda yang lebih. Walhal kita tidak ada di situ. Why not? Kita pun ada bersama, buat bersama projek kecil ini, agar kita tidak hanya mengharap, tapi kita mencipta apa yang kita harapkan itu menjadi satu kenyataan. Okay. Seorang isteri mengharapkan suami dia untuk cergas, untuk cergau, untuk beriadah, untuk buat kerja, untuk membantu dia dekat dapur, mengharapkan banyak perkara daripada suami. Sebab suami ni ada kat rumah. Okey. Kalau dulu suami bekerja, sekarang ni suami ada kat rumah. So dia akan mengharapkan macam-macam daripada suaminya. Harapkan suaminya buang sampah, harapkan suaminya kemas rumah, harapkan suaminya begitu begini. Dan teknikalnya suami ini kuat tidur.
Ya, suami ni dah tak tahu nak buat apa sebab dia tak kerja, maka dia tidur je sepanjang masa. Isteri akan kecewa, betul? So bila isteri kecewa, kerekahan ini akan berlaku. Retak ini mula akan melebar. So no, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih. Sebaliknya, jom kita terlibat bersama-sama agar apa yang kita harapkan ini menjadi kenyataan dengan melibatkan pasangan kita bersama-sama. Boleh? Alright, itu BAH. Baha. A adalah akur. Akur bermaksud apa? Akur dalam rumah tangga kita ni akan berlaku macam-macam. Okay? Akan berlaku anak yang bising, akan berlaku rumah yang mungkin hiruk pikuk, okay? Akan berlaku keadaan yang kita tak selesa dengan suami kita, tak selesa dengan isteri kita, mungkin suami kita ni kuat kentut contohnya, dan kita tak selesa. Alright, so kita nak kena akur, nak kena accept keadaan itu. Okey, kenapa? Sebab itulah realiti dalam rumah tangga. So kita kena akur. Okey. Bila kita akur, kita tidak akan ada rasa perasaan yang kita tidak selesa sebab kita akur. Kita akur sebab anak kita bising. Kenapa? Sebab dia tak boleh nak keluar, dia terperut dalam rumah. So dia akan membising dalam rumah. Akur. Kita akur bahawa menu ataupun bahan-bahan mentah kita dekat rumah tak banyak sebab tak dapat kita nak membeli pun dekat luar. So apa yang ada itulah yang dimasak. Maka akur. Okey, begitu juga dengan bila kita lihat suami kita tidur je kan. Okey. So bila dikejutkan kadang dia tak bangun, kadang dia lambat dan kadang nampak dia macam malas-malas kan. Okey. Akur. Tapi dalam akur kita tu kita perbetulkan dengan cara macam mana? Kita ajak dia buat projek kecil-kecil, ajak dia kemas kat dapur, ajak dia kemas kat laman, projek kecil-kecil. Okey, kita akur dengan tabiat dia tu, namun kita memperbetulkan dengan cara yang lebih halus. Okey, boleh. So akur ini akan meredakan hati kita. Akur ini akan menyebabkan kita lebih redha dengan keadaan dalam rumah tangga kita sebab kita tahu dan kita faham bahawa Perintah Kawalan Pergerakan menghadkan pergerakan kita untuk keluar dan sebagainya. So kita akan hanya kekal dalam rumah. Boleh? Okey. Baik, itu akur. S. Okey, bahasa. S. Sensitif. Okey, jangan jadi sensitif sangat. Okey. Sebab apa? Sebab bila kita sensitif sangat, kita akan mudah rasa nak marah, kita akan mudah rasa kecewa, kita akan mudah beremosi, kita akan mudah rasa sedih. Ada banyak perkara negatif bila kita terlalu sensitif. Okey, bersikap sensitif okey, tapi terlalu sensitif akan menyebabkan kita dirundung perasaan. So jangan bersikap terlalu sensitif. Terlalu sensitif yang bagaimana? Kadang-kadang suami kita bersuara tinggi, maka kita sensitif, seolah-olah macam suami kita marahkan kita. Kadang-kadang isteri kita bagi arahan macam dia seorang bos. So kita sensitif, maka kita rasakan bahawa isteri kita ni cuba nak jadi dominan, maka kita sensitif. No, jangan. Alright? Sebab itu akan hanya merosakkan hati kita, merosakkan suasana dalam rumah tangga kita. Kita sensitif bila anak tak dengar kata, bila anak masih lagi tak basuh pinggan, bila anak lambat semain, kita mula sensitif dan kita mula bengang, kita mula nak marah dan kita mula melontarkan suara-suara yang tinggi dengan perkataan-perkataan yang menghiris telinga bila anak mendengar. Jangan. Sebab apa? Sebab ingat, kita ada 24 jam. Hari ni kita tengok sepanjang masa anak, besok kita tengok sepanjang masa anak. Kita ada masa untuk memperbetulkan. So jangan meletup. Okay, jangan meletup. Okay, ada masa untuk kita berbetulkan anak-anak kita. Yang penting sekarang ni adalah kita melihat macam mana perangai anak-anak kita, macam mana cara dia bertindak, macam mana cara dia beremosi, macam mana cara dia berfikir, apa perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut dia, bagaimana cara dia bersosial di kalangan adik-beradik yang lain. So ini waktu untuk kita melihat dan kita memperbetulkan, bukan waktu untuk kita meletup. Okey, boleh. So sensitif, jangan terlalu sensitif hingga menyebabkan kita ini mudah bertindak balas yang negatif. Akhirnya yang akan rosak adalah keseluruhan rumah tangga kita. So no, jangan ya. Alright. A yang terakhir adalah ayat. Ini sangat-sangat penting. Pilih ayat yang betul-betul. Okey, nak mengkritik anak sekalipun, puji dia dulu. Kenapa puji? Sebab bila kita terus mengkritik anak, anak dah blok. So bila anak dah blok, apa juga yang kita sebut, yang kita kritik, anak dah tak terima. So puji dia dulu.
puji dia dulu supaya dia boleh buka minda dia peringkat awal, dan kita boleh suntik kritikan atau teguran kita kemudiannya, dan dia akan lebih mudah untuk menerima teguran itu. Boleh-boleh. So, pilih perkataan yang betul. Perkataan yang dia akan rasa lebih attached dengan family, dia akan rasa lebih terikat dengan family, dia akan rasa lebih sayangkan family, sebab sepanjang masa sekarang ni, dalam waktu Perintah Kawalan Pergerakan, ayahnya, ibunya bersama-sama dengan dia sepanjang masa. Sampai ke malam tidur, besoknya jumpa lagi. Seharian, malam tidur, besok jumpa lagi. Sepanjang masa. Okey. So, gunakan ayat-ayat yang betul, pilih perkataan-perkataan yang betul agar ayat-ayat yang itu ada ayat-ayat yang memberi peneguhan benda yang positif untuk anak kita, yang akan meningkatkan lagi rasa kasih dan rasa sayangnya pada family, yang akan menjadikan rumah kita sebagai syurga kita. Okey, boleh-boleh. So, ini yang kita katakan sebagai macam mana untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Okey, dalam waktu Perintah Kawalan Pergerakan, sebab kebimbangannya adalah bila mana masing-masing sentiasa melihat kita terkurung dalam rumah, akan keluarnya perkataan-perkataan yang tak baik, akan keluarnya tingkah-tingkah yang tak baik, akan mudah sensitif, akan mula mengharapkan benda yang pelik-pelik. Ini semua akan jadi satu elemen yang akan merosak, mencari, merobek sedikit demi sedikit keharmonian dalam rumah tangga, kasih sayang dalam rumah tangga, cinta dalam rumah tangga, yang akhirnya akan menyebabkan retak ini yang mula menanti retak menanti belah, mula menanti nak belah, dan bila akhirnya PKP, na'udzubillah min zalik, dianya tidak lagi bercantum kukuh dan teguh, namun dia mula terbelah, na'udzubillah min zalik. Ini yang kita tidak mahu. Maka kita perlu bertindak, kita perlu buat sesuatu dalam waktu Perintah Kawalan Pergerakan agar setiap perkara yang berlaku dalam rumah tangga kita ini akan lebih mengeratkan hubungan cinta kita, akan lebih mencantumkan, merapatkan lagi hubungan yang tidak rapat, agar lebih menimbulkan kejelikitan dalam rumah tangga itu, akhirnya akan menimbulkan bibit-bibit kasih sayang, bibit-bibit cinta dalam rumah tangga, dalam family yang semakin kukuh sepanjang waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan akhirnya bila saja selesai yang di Perintah Kawalan Pergerakan, kita akan lebih memahami isteri kita, isteri akan lebih memahami suami, ibu dan ayah lebih memahami anak-anaknya, anak-anak lebih memahami ibu dan ayahnya, yang mendatangkan banyak rahmat, banyak kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri, insya-Allah. Boleh-boleh. So, ingat bahasa, bebel, arahan, harap, akur, sensitif dan ayat-ayat. Ingat bahasa, jaga bahasa agar kita boleh selamatkan rumah tangga kita sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Boleh-boleh? Jaga bahasa. Dan saya, Muhammad Syahriman bin Cik Riz, sign off untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk berterusan, sebab bila dah subscribe, dia akan timbul ting bila ada notification baru, dan akan ada banyak video-video yang baru khas untuk anda semua rakan-rakan saya. InsyaAllah, saya Muhammad Syahriman bin Cik Riz, rakan motivator anda, sign off untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam sayang daripada saya. Bye.